Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, muslimin-muslimat, hadirin-hadirat, dan juga yang menonton FB Live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Nampak macam ada yang belum. Tengok macam lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita merakamkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah, kerana dalam jutaan manusia Allah pilih kita. Kalau di Selangor tak boleh lagi kuliah. Saya malam ni first time kuliah secara bersemuka. Biasa online je. Jadi alhamdulillah, ya Allah Taala jemput kita, ya, duduk di taman-taman syurga Allah Ta'ala ini. Kerana ya, dalam jutaan manusia ni, yang pertama sekali apa dia? Kita bersyukur kita ini tak mati disebab COVID-19 ni. Ya, tapi bukan bermakna tak mati-mati je. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Itu dia. Mungkin tak meninggal disebabkan COVID, tapi mungkin meninggal sebab lain. Ya, yang pertama, alhamdulillah Allah Ta'ala masih hidupkan kita. Kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita? Tujuannya bukan 8, bukan 5, 1 je. Tujuannya, ya, ulama sebut, ya, bukannya kita untuk meneruskan dosa-dosa yang belonggok banyak sebelum ni, tetapi untuk mengikis dosa-dosa yang ada, agar kita, ya, kembali pada Allah bagaikan kain putih. Amin insya-Allah. Dan seterusnya, kita bersyukur kerana apa dia? Kerana kita dapat, ya, duduk di taman-taman syurga Allah ini. Kata ulama, siapa yang tak sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka jangan mimpi dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita. Kita datang bukan sebab kita kuat, bukan sebab yang namanya apa dia, kita ada BMW, kita sado, bukan. Ya, yang datang ada gout, kecil manis, darah tinggi, asma, batuk, sesama, mungkin sakit lutut. Ya, yang sehat mana yang sehat? Yang six pack, 6 pack tu yang kuat tu. Ya, main PUBG kat rumah, main Mobile Legend. Ya, dia tak boleh datang. Sebab apa dia? Kita datang kerana apa dia? Kerana kita dipilih oleh Allah. Jadi, mungkin ada di antara kita ni kan sedih bila YB Tan Sri tak jemput majlis-majlis ni. Ya, ataupun orang ternama. Tak payah sedih. Kenapa dia? Kerana kita ini mendapat satu jemputan yang jauh lebih hebat, iaitu Allah Raja segala raja menjemput kita ke majlis ilmu ini. Subhanallah. Ya, maknanya apa dia? Kadang-kadang kita seronok sebab YB Tan Sri itu orang kaya, tapi kita lagi seronok kerana Allah yang maha kaya jemput kita. Subhanallah. Sepatutnya kita rasa terhibur pada malam ini kerana kita duduk di taman-taman syurga Allah. Subhanallah. Jadi insya-Allah tajuk kita, ya, yang telah dipilih oleh ahli jawatan kuasa, iaitu, ya, tajuk dia, ya, kerja untuk apa? Itu dia. Untuk apa kita kerja? Mungkin ada kat sini dah pencen dah, ustaz lambat datang. Ya, masa saya kerja dulu ustaz tak nak bagi tazkirah pasal kerja, dah pencen baru ustaz bagi tazkirah ni. Ya, tak apalah. Ya, kita dapat ilmu untuk kita sampaikan. Mungkin ada anak-anak kita yang bekerja dan sebagainya, kita boleh sampaikan. Ya, sebelum kita teruskan pada pertemuan-pertemuan saya, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama. Sebelum kita teruskan, izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini, untuk apa kerja? Kerja untuk apa? Ya, ramai orang tak tahu kerja ni untuk apa. Ya, tapi sebenarnya tahu. Setiap di antara kita ni ada dia punya apa dia? Ada dia punya tujuan ataupun apa yang dikejar. Ya, bila tanya seorang-seorang, kerja untuk apa ustaz? Saya kerja, saya nak beli kereta ustaz. Nak beli BMW, bi banyak yang makan dia beluang. Saya kerja ustaz nak beli motor Waisuku. Saya kerja ustaz nak kahwin. Setiap di antara kita kerja tu ada dia punya planning dia, tujuan dia. Kerja untuk apa dia? Kerja saya ustaz nak senang lah. Orang berbini, saya boleh berbini. Orang ada anak, saya boleh ada anak. Orang kahwin, saya boleh kahwin. Orang lain ada estro, tengok maharaja lawak, ketawa terbahak-bahak, saya pun boleh lah. Setiap di antara kita niat kerja tak sama. Ya? Tapi apa kata Islam dalam kerja tersebut? Ya, Islam ya mewajibkan kita ini untuk kerja. Tujuannya apa dia? Supaya kita tidak meminta-minta. Kerja tujuannya apa dia? Supaya kita dapat memberi nafkah kepada diri kita dan juga keluarga kita. Nah, dan untuk orang yang berkefahaman, bukan saja untuk bekerja untuk kepentingan diri, tetapi yang lebih tinggi untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kan, dia keluar pagi, petang, siang, malam kan. Dia keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi kan. Ya, bermati-matian pagi, petang, siang, malam untuk boleh senang di dunia. Betul tak? Ya, bila duduk kan dekat kedai kopi, Haji, tanah ada berapa ekar Haji? Ada 2 ekar, 2 ekar. Haji tanya berapa? Alhamdulillah saya ada 100 ekar tu. Ya, maknanya apa dia? Maknanya berjayalah konon-kononnya. Ya, ingat kejayaan sebenar kita bukan tanah banyak, tuan-tuan. Ya, jangan ada di antara kita sedih. Kenapa Haji sedih? Saya 2 ekar, 2 ekar. Berapa umur Haji? 60. Saya rasa saya dah tak mampu nak lawan 100 ekar, banyak. Tuan-tuan, siapa-siapa yang tak boleh lawan sahabat-sahabat kita dalam soal keduniaan, lawanlah dalam sudut akhirat. Allahu Akbar. Siapa-siapa yang solat subuh 2 rakaat sebelum subuh tadi, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Maknanya orang yang ada 100 hektar, ya, kemudian dia solat sunat sebelum subuh, dia bukan saja dapat dunia tetapi dapat akhirat. Ini dia. Tapi siapa-siapa yang dia tak dapat 100 hektar tu, ya, dia tak dapat dunia kan, tapi dia masih ada peluang untuk dapat akhirat. Sebab dunia ni sementara. Yang pegang 100 hektar berapa umur? 50, 60,
Berapa lama dia boleh pegang? 100 tahun? Belum tentu. Maknanya dia mengerjakan, mengusahakan sesuatu yang belum tentu dibawa mati. Tetapi orang yang mana dia faham tentang kehidupan, ya, bila kita nak sebut tentang kenapa kerja, mesti kena tahu kenapa hidup. Ini dia. Kalau kita tengok binatang-binatang dekat hutan sana, ditanya kenapa hidup, tujuannya nak makan, betul tak? Tujuannya boleh tempat tinggal, tujuannya boleh berpasang-pasangan. Apa beza kita dengan binatang? Ya, beza kita mesti apa dia? Mesti pada niat yang betul. Ya, nampak macam betul kan? Ya, kalau tengok binatang-binatang ada tempat tinggal, ya. Kalau kucing dengan tempat tinggal dia lah, kita pun nak kena ada tempat tinggal kita juga sebagai pelindungan. Tetapi mesti niat yang betul. Macam mana kita nak betulkan niat pada malam ni lah? Sidang penonton jangan ke mana-mana, tuan-tuan, jangan keluar dulu. Ya, sebab apa dia? Sebab perbincangan kita sangat penting. Orang muda kata bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat sidang pendengar, ya. Hari ini kita nak bincang kenapa kita kerja. Kita kerja, yang pertama sekali kita kena betulkan. Sebelum ni betul lah, tetapi kurang betul, kurang tepat. Ya, kita kerja untuk apa dia? Untuk kahwin. Ya, kalau kerja untuk kahwin, untuk berpasang-pasangan, kucing pun nak berpasang-pasangan, betul tak? Apa beza kita dengan kucing? Sebab itu dalam Al-Quran sebut, ya, ada manusia yang kal an'amu balhum adal, macam binatang bahkan lebih lagi. Nampak tak? Ya, tapi ni yang kita bimbang ni. Jadi kita kerja ni biar sampai apa dia? Beli motor Wisuku, betul. Niat kita nak beli motor Wisuku, biar motor Wisuku kita jumpa balik kat negeri akhirat. Beli BMW, jumpa balik parking BMW kita dekat akhirat. Beli rumah, jumpa balik rumah dekat akhirat. Beli 100 hektar tanah, jumpa balik 100 hektar dekat akhirat. Persoalannya bagaimana? Ini dia. Ustaz, ada nombor akaun akhirat ke? Bagi kat saya. Ya, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsah. Al-kayyis, ya, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang, kata Rasulullah, manittaba'a hawahu, orang yang dalam hidupnya hanya mengikut hawa nafsu dia. Maksudnya apa dia? Orang yang faham tentang kehidupan di dunia ini, dia tahu adanya mati, perlunya bekalan-bekalan yang dia perlu bawa di negeri akhirat. Maknanya bila dia bekerja, dia faham bahawa hidup ini adanya mati, perlunya bekalan. Biarlah pekerjaan dia ini menjadi bekalan untuk pergi ke negeri akhirat. Kalau saya pergi kerja, kawan saya pergi kerja, sama-sama buat kerja, biar pekerjaan kita ni sampai ke negeri akhirat. Ada orang yang pergi kerja, dia penat, balik hilang penat. Kita pergi kerja, kita penat, niat yang betul, kita punya penat hilang, kita punya pahala sampai ke negeri akhirat. Ini maksud saya. Ada orang dia beli motor Wisuku, kita beli motor Wisuku. Ada orang mati, motor Wisuku tak boleh bawa masuk kubur. Boleh Ustaz, saya gali. Gali ya? Bawa motor Wisuku kat dalam kubur. Ambil BMW masuk dalam kubur. Ada manfaat? Tak ada manfaat. Kita beli motor Wisuku juga, tapi motor Wisuku kita sampai ke negeri akhirat. Macam mana? Itu soalan saya. Macam mana? Sidang penonton, sahabat-sahabat, ya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, caranya orang bijak, orang mukmin, dia faham. Orang bijak adalah orang yang berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Sebelum meninggal dunia ni, kita dah ada sebagian, kita dah ada rumah dah ada kenderaan dah. Tapi macam mana kenderaan kita di akhirat? Macam mana rumah kita di akhirat? Kita mestilah bijak memindahkan harta dunia kita ke negeri akhirat dengan jalan infak, sedekah, wakaf. Ini dia jalan dia. Ya, maknanya apa dia tuan-tuan? Ya, kalau kita bijak ni, kita rasa anak kita dah senang. Ni cerita anak yang dah senang lah. Kalau yang susah, memberi kepada anak itu lebih aula daripada orang lain. Tapi kalau kita tahu anak kita senang, kita pesan. Kita sebagai ayah, kita pesan, bang, motor Wisuku ayah tu kau jangan usik. Kenapa? Ya, rumah ayah kau jangan usik. Kenapa ya? Ayah nak bagi tahu kat AJK Surau, abah punya motor Wisuku, abah punya BMW, biar AJK Surau uruskan untuk agama Allah. Tanah-tanah ayah tu pun untuk abah serahkan kepada AJK untuk diwakafkan supaya ayah boleh jumpa balik tanah-tanah motor Wisuku dan juga rumah-rumah dan kereta ayah di negeri akhirat. Subhanallah. Sebab ayah tahu
ayah akan meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ayah sekarang dah ada rumah. Kalau ayah meninggal dunia, ayah tak tahu lagi ayah ada rumah ke tak ada rumah di negeri akhirat. Subhanallah. Ya, ini orang yang faham bahawa hidup ini adanya mati, perlunya persiapan, perlunya dia menjadi manusia yang cerdik, memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Nampak tak? Berapa ramai orang yang dia sayang hartanya, rumah pusaka menjadi apa dia? Rumah puaka. Berapa ramai kan hari ini yang mana mak ayah meninggal, rumah pusaka menjadi rebutan. Betul tak? Lalah tak ada siapa duduk. Abang jangan duduk, jangan duduk. Kenapa tak boleh duduk? Abang duduk kurang ajar dengan ayah. Kau pun tak boleh duduk je. Kenapa tak boleh duduk? Sebab kau tak layak. Lalah tak ada siapa duduk, rumah pusaka jadi rumah puaka. Yang duduk siapa? Sundal bolong, hantu mak lampir yang duduk. Nampak tak? Berapa ramai kan rumah tersadai, tak ada orang duduk. Sebab apa dia? Masing-masing gaduh. Lalah tak ada siapa duduk. Habis tu mak ayah kita, ya, selaku yang hidup dulu-dulunya, contoh, yang mengusahakan duit kita daripada kerja, daripada zaman kita duduk Kedah ke Perlis ke mana ke, pergi KL ke, pergi Negeri Sembilan, cari rezeki RM1, kumpul jual nasi lemak dan sebagainya, naik Grab apa semua, boleh beli sebiji rumah. Kita meninggal dunia, rumah jadi rumah puaka. Berbanding orang yang bijak, sebelum meninggal dunia, dia tengok anak dah senang, dia tahu besok kalau anak hidup pun dengan dah senang dah, tapi dapat rumah ni, dia akan menjadi penghabis kepada harta-harta. Lebih baik diinfakkan ke jalan Allah, dia jumpa balik ke negeri akhirat. Subhanallah. Ni orang yang faham tentang hakikat kehidupan. Hidup ni adanya mati, tuan-tuan. Ya, tak percaya cikgu-cikgu kita yang cakap pasal meninggal dunia, dah meninggal lah. Sebahagian di antara kita yang mak ayahnya hidup, dah meninggal lah. Betul tak? Kata ulama, kita ni bagaikan apa dia? Bagaikan ais yang akan mencair, bagaikan lilin yang dibakar. Makin panjang ke makin pendek? Makin pendek. Inilah hakikat kehidupan. Kalau Facebook dia ada timeline, ya, kehidupan kita, garis kehidupan kita ni, kita sebenarnya sedang menuju kepada kematian. Nampak tak? Orang yang bijak, dia sentiasa prepare, ya, dia sentiasa mempersiapkan bekalan-bekalan. Kerana yang dia nampak bahawa kehidupan yang sebenar adalah akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk ditinggalkan. Setuju tak? Tempat untuk ditinggalkan. Setuju tak? Siapa nak duduk kat sini selama-lamanya? Tak kan? Dunia adalah tempat untuk ditinggalkan. Ya, kita ada rumah, kita akan tinggalkan. Kita ada anak isteri, kita meninggal, akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Jadi orang yang faham tentang dunia ni murah, dia tidak akan bersedih hati apabila dia tak dapat. Dan dia tidak terlalu gembira apabila dia dapat pun. Sebab dunia ini bagaikan kalau kita pergi laut, pergi pantai, di sana ada pantai ya. Ya, kalau pergi pantai, ya, celup jari kita dekat laut, angkat satu titis yang jatuh, itulah dunia, bakinya itu adalah akhirat. Subhanallah. Jadi kalau dapat, tak payah suka sangat, setitis saja. Kalau tak dapat, jangan sedih sangat, sebab cuma satu titis. Yang satu titis itulah KLCC, itulah Negeri Sembilan, Malaysia, bumi, langit, semua yang ada. Subhanallah. Ya, sahabat-sahabat, ya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita ini, ya, nak tak nak, kita akan menemui kematian. Jadi bagaimana niat pekerjaan kita yang betul? Yang dah habis kerja, tak apa, kita boleh sebarkan, sampaikan kepada anak-anak kita. Bekerja, niatnya dua. Yang pertama, ya, untuk redha Allah. Untuk redha Allah. Apa maksud redha? Nak pandangan Allah. Sebab apa pandangan Allah? Orang yang kerja sebab nak pandangan Allah, dia tak kisah manusia cemuh dia, manusia kata dia, sebab yang bagi pahala tu Allah. Manusia tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Dia tahu walaupun dia kerja lebih, bos dia tak bagi gaji banyak, dia tahu Allah boleh bagi lebih daripada bos dia bagi. Nampak tak? Yang pertama, kerja untuk pandangan Allah. Kadang-kadang kita kerja 20 tahun. Ya, orang tak nampak kita datang awal sebab orang datang lambat. Kita buat kerja betul-betul, orang tak nampak. Ya, tapi bila kita buat satu kesalahan, itu yang jadi bahan dekat dalam grup WhatsApp, dekat dalam kedai-kedai ataupun warung-warung, cerita keburukan kita. Padahal kebaikan banyak kita buat kan. Tapi orang yang hanya kerja untuk pandangan Allah, dia tak kisah. Sebab apa dia? Sebab dia buat kerja hanya pandangan Allah, bukan pandangan manusia.
Manusia tak boleh beri pahala kat dia. Manusia tak boleh memberi kebaikan dan keburukan kepadanya. Dia hanya mengharapkan pandangan Allah. Ini setinggi-tinggi niat pekerjaan. Bukan senang tuan-tuan, betul tak? Ya, manusia memang tak adil. Biasa kita buat 1000 kebaikan sebab satu keburukan orang akan cebuh, betul? Tapi Allah, bila kita buat apa dia? Bila kita buat 1000 kejahatan, tapi dengan sebab satu kebaikan, Allah Ta'ala ampunkan kita. Dengan sebab satu istighfar, Allah boleh padamkan seluruh dosa-dosa kita. Orang kafir yang sembah berhala, dengan sebab masuk Islam, terus diampunkan seluruh dosanya bagaikan kain putih. Itu Allah. Tapi manusia kan, nampak tak? Kita kerja 20 tahun, dengan sebab satu kesalahan, dilupakan kebaikan kita. Sebab itu orang yang buat kerja lillahi ta'ala, pandangan Allah semata-mata, bukan nak ada tempat di hati manusia, hatinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bekerja untuk apa dia? Memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada orang lain. Nampak tak? Pada orang mukmin, manfaat bagaimana? Manfaat untuk dirinya di dunia dan juga di akhirat. Itu dia. Beza orang kafir. Orang kafir untuk manfaat dirinya di dunia saja. Tetapi kita mesti sampai akhirat. Kita bekerja ni mesti kena fikir tujuan akhirat. Tujuan akhirat. Itu dia. Apa maksud saya? Ya, ada orang yang mana dia bekerja, dia pergi kerja je. Ada orang dia pergi kerja, dia tanya kawan dia, "Jom, sekarang dah waktu solat." Dia fikir tentang akhirat kan? Dia bukan fikir tentang kawan-kawan hanya boleh cari makan kat dunia, tetapi kawan-kawan juga mesti boleh selamat di akhirat. Nampak tak? Bila dia jadi apa dia? Dia jadi AJK ke, JKK ke, YB ke, Tan Sri ke, sebagai apa-apa jua jawatan, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai seorang ustaz, sebagai tok ketua kampung, JKK, AJK, semua jawatan yang dia ada, dia bekerja bukan untuk melepaskan jawatan melepaskan tugas semata-mata, tetapi dia kerja mesti apa dia? Mesti ada kaitan dengan akhirat. Nampak tak? Bila jadi YB Tan Sri, bila jadi apa dia? JKK, AJK, dia bukan semata-mata fikir bekerja boleh bagi masyarakat sekampit beras, tetapi dia mesti fikir tentang masyarakat juga boleh selamat untuk melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Beza tak orang yang kerja lillahi ta'ala dengan hanya kerja untuk grow bisnes maju semata-mata. Ya, orang yang mana dia jadi bos, bila dia bekerja, dia bukan saja fikir pekerja dia boleh dapat gaji, tetapi dia fikir macam mana pekerja-pekerja dia juga boleh melangkahkan kaki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya pekerja dia, "Kamu datang awal ni dah solat subuh ke belum?" Dia tanya pekerja dia, "Kamu dah solat zuhur ke belum?" Nampak tak? Dia tanya berkenaan tu, sebab itu lebih penting. Sebab apa dia? Sebab cari dunia ni hanya apa dia? Hanya sesuatu yang akan ditinggalkan. Tetapi cari akhirat adalah sesuatu yang kita akan bawa pergi. Ini dia. Kenapa kita sanggup bermati-matian pagi, petang, siang, malam untuk perkara yang ditinggalkan, sedangkan kita melupakan perkara yang sepatutnya kita bawa pergi. Ya, bagaimana kita nak tanya diri kita, kekuatan diri kita? Senang saja. Kita buka Facebook 45 minit dengan baca Al-Quran 5 minit, mana lagi lama? Ya, baca Al-Quran 5 minit. Sebab apa dia? Sebab kita belum dapat nikmat dalam ibadah. Ya, kita puasa kan? 5 minit lagi nak berbuka tu rasa lama bila 5 minit je. Betul tak? Macam kalau kita buka Facebook 45 minit rasa sekejap je. Betul tak? Ya, sebab apa dia? Sebab kita tak ada cinta. Orang kerja dia rasa seronok bila dia ada cinta. Betul tak? Seronok. Sebab apa orang tu dia boleh kerja macam tu, kita rasa kita tak boleh kerja macam tu. Tapi sebab dia ada cinta dengan pekerjaan dia. Kita tengok orang main game, dia boleh habiskan masa 18 jam main game. Bila tanya dah makan ke belum, nantilah. Nampak tak? Sebab cinta. Kalaulah orang cinta kepada Allah Ta'ala, macam itulah. Dia rasa dengan kuliah ni kejap je. Sebab apa dia? Dia cinta pada Allah. Dia nak dekatkan diri dia kepada Allah. Maka apa dia? Maka dalam kehidupan dia, dia sentiasa mencari kawan-kawan yang mana apa dia? Seging dengan dia. Untuk memberi kekuatan yang sama. Kalau kita nak jadi pakar memancing, kena join grup-grup memancing. Nak pakar memasak, pakar menjahit, kena join grup-grup WhatsApp memasak ataupun menjahit. Satu geng dengan kita, betul tak? Ya, tapi orang yang bekerja
Dia tahu kerja dia ini mestilah kena sampai ke negeri akhirat. Dia akan cari kawan-kawan masjid, kawan-kawan surau, grup-grup surau untuk sentiasa mengingatkan dia tentang akhirat. Supaya apa dia? Supaya pekerjaan dia bukan sahaja boleh selamat di dunia, tetapi boleh selamat di akhirat. Saya bagi analogi. Sebelum itu izinkan saya isi minyak lagi. Takut berhenti tengah jalan. Ustaz ni kejap betul minyak habis. Bismillah. Saya jenis minum sikit-sikit je, tapi kena kerap. Itu saya punya pesen. Setiap orang tak sama kan teknologi Allah Ta'ala cipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bagi analogi perumpamaan. Dia tanya haji kerja untuk apa haji? Haji, saya kerja nak senang. Saya orang lain boleh ada rumah, ada kereta. Tapi seorang lagi bila tanya, haji, kerja untuk apa? Ustaz, hidup ni ada je mati. Perlunya bekalan-bekalan. Saya kerja ni, orang lain kerja juga. Saya hantar anak saya pergi sekolah untuk berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya meninggal dunia, saya mati dalam keadaan jihad. Saya pergi kerja, saya pekerja kilang ataupun bawa Grab, dan apa jua pekerjaan, kalau niat yang betul kita mati syahid. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa dia? Saya bagi nafkah, saya nak sekolahkan anak saya. Bila anak saya pandai, saya nak anak saya memperjuangkan agama Allah, menjadi mata rantai pada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia tuan-tuan. Ya, kenapa tuan kerja? Saya kerja supaya saya kaya. Kenapa tuan nak kaya? Supaya saya boleh bantu surau-surau, masjid-masjid, mak-mak tahfiz. Saya boleh bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang faham tentang tujuan kerja yang betul. Tapi tuan kerja untuk apa dah? Saya boleh bawa family saya jalan tiap-tiap tahun. Salah ke? Tak salah. Membahagiakan. Ya, tetapi perlu faham. Ya, kita mestilah kena lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala ni bawa jalan anak-anak isteri kerana Allah Ta'ala ni untuk membahagiakan ini, jangan sampai menjerumuskan kepada apa dia? Kebinasaan. Jangan sebab terlalu setiap minggu buat pergi jalan, anak kita lalai, ya, kemudian kita jadi apa dia? Orang yang mana nak menunjuk-nunjuk pula. Ya, tangkap gambar, tunjukkan kat dalam group family. Dalam adik-beradik kita ada yang susah kan? Tengok je kawan kita pergi London, tengok je kita pergi United Kingdom, tengok kita pergi Cameron Highland. Minggu depan tangkap gambar lagi, pergi pula kat situ tepi pantai. Minggu depan tangkap lagi, makan apa dia? Makan ayam gulai. Minggu depan makan lembu gulai. Minggu depan lagi makan kambing tergulik. Macam-macam. Kita tangkap gambar agak-agak. Sahabat-sahabat yang tak mampu ni, kita tengok meleleh-eleh. Leleh-eleh kita sampai hati. Betul tak? Yang post memanglah seronok. Yang tengok kat rumah pula, ya, tengok PKS tak ada apa-apa, sayur pun tak beli lagi, PKP pula. Ya, suami kena buang kerja. Ya, setiap di antara kita tak sama kan dia punya posisi dia. Nampak tak tuan-tuan? Ya, habis tu saya tak boleh lah nak pergi jalan-jalan kalau dah semua adik-beradik saya susah. Takkan saya nak duduk rumah je, duit nak buat apa? Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak berjalan, boleh, tapi berpada-padalah. Kita tengok orang-orang, kawan-kawan kita susah, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, kita bantu. Ya, kalau tuan-tuan nak pergi United Kingdom, duit banyak ni, kita bantu pula adik-beradik kita. Adik-beradik kita tak kata apa pun. Kau tak jealous ke apa kau pergi UK? Berapa nak jealous? Dia baru belanja tak aku tahun lepas pergi umrah dah. Nak jealous ke? Tak jealous kan? Sebab apa dia? Sebab kita fikir pasal orang lain. Itu cara dia tuan-tuan. Ya, ni bila kita kerja, duit banyak, kita lupakan orang lain, akan timbul hasad dengki. Siapa yang bagi hasad tu? Kita. Ni musim PKP, musim orang tanam pokok bunga. Betul tak? Oi, beratur. Pergilah tempat orang-orang tanam pokok bunga tu. Ya, beratur. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, orang pakai miskin, lalu lalang tengok bunga kita kenyang. Tengok bunga Rafflesia mahal. Tengok bunga apa lagi? Ya, jadi nak beritahu kita ni berpada-pada. Nak tanam pokok bunga apa, tanamlah. Ya, tapi jiran kita, adik-beradik kita, kita bantu semampu kita supaya hilang rasa hasad dengki. Ini perlu kita faham. Ya, kita kerja ni, biarlah kita cari duit ini, tujuan kita mesti sampai ke negeri akhirat. Ya, maknanya bila kita kerja, kita dapat duit, kita perlu faham bahawa kita kerja, duit kita ini ada hak orang lain. Tuan-tuan, banyak mana duit tuan-tuan? Ya, banyak mana duit tuan-tuan? Kita kena faham, siapa yang tak nak memberi secara rela, Allah ambil secara paksa. Saya ulang balik. Siapa tak nak memberi secara rela, Allah ambil secara paksa. Ya, hakikat harta ni siapa punya?
Allah boleh ambil, Allah boleh bagi. Apa maksud ustaz? Kalau saya tak nak bagi secara rela, Allah akan ambil secara paksa. Macam mana pun duit kita mesti akan dikeluarkan. Macam mana pun. Kalaulah tuan-tuan katalah tak nak masukkan duit dalam tabung surau, tuan-tuan akan keluarkan juga tak duit dekat kedai tom yam, betul tak? Ya, secara rela ataupun secara paksa. Macam mana secara paksa? Ya, ada orang lalu minta sedekah, kita tak nak bagi. Tak payahlah bagi dia. Ya, kita buka kita punya kereta, tengok tayar pancit, Allah. Ya, kena tukar tayar berapa ringgit? Ya, kalau tayar dah botak kena tukar terus 200 contoh kan. Ya, padahal tadi bagi RM1 je. Barang siapa yang mana apa dia? Dia jaga hartanya untuk Allah, Allah akan jaga rezeki dia. Nampak tak? Ya, dia baru je beli telefon rosak. Dia beli je motor, anak dia jahanam kan. Nampak tak? Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, bila tuan-tuan cari rezeki dapat banyak, ya, sebenarnya dalam dunia ni dia sebenarnya tak ada yang miskin. Dia ada banyak ataupun cukup je. Sebenarnya banyak pun cukup, sikit pun cukup sebenarnya. Kalau tuan-tuan ada buka dompet, ada RM5 cukup lah. Ada RM5 cukup, percayalah. Tak percaya, ada RM5, tuan-tuan ada sejarah. Ustaz, saya ada RM5 je. Saya nak makan pun tak ada. Tiba-tiba ada orang bagi makan. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Yang cukupkan Allah. Tuan-tuan rasa bulan ni dapat banyak. Biasa dapat 1,000, tiba-tiba dapat 2,000. Wah, banyak. Balik je rumah, cikgu kata ada rombongan pergi Langkawi. Anak ada 3 pergi. Seorang 300. Ya. Jadi 3 orang berapa? 900. Duit belanja lagi? Ya, habis. Contoh kan? Rasa macam banyak. Allah Ta'ala ni tahu keperluan kita. Allah Ta'ala hanya bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Bila kita kerja, kita memang nak duit yang banyak. Siapa yang tak nak duit banyak? Daripada depan sampai belakang, kanan sampai kiri, kiri sampai kanan balik, semua orang nak duit banyak. Saya pun nak duit banyak. Betul tak tuan-tuan? Semua nak duit banyak. Kenapa Allah tak nak bagi kita duit banyak? Allah kan maha kaya, betul tak? Ya, ustaz suruh solat duha, kita dah solat duha. Ustaz dah suruh apa lagi? Macam-macam. Suruh kita sedekah, dah sedekah. Tak kaya pun, tuan-tuan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, ya, Allah hanya beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu tak suka baik bagi kamu, kata Allah. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Tuan-tuan, saya percaya dan yakin, tuan-tuan bekerja, tuan-tuan nak bahagia. Percayalah, bahagia bukan dengan sebab mata wang ringgit. Bahagia bukan sebab kahwin. Bahagia bukan sebab ada anak. Berapa ramai orang yang ada anak, buang anak. Berapa ramai orang yang kahwin, bercerai. Berapa ramai ada orang ada duit banyak, lalu apa dia? Lalu dia melabur, ya, lalu dia rugi, kemudian bunuh diri pun ada. Nak bagi tahu dalam hidup, bahagia bukan sebab duit banyak, bukan sebab kahwin. Bahagia tidak boleh dibuat-buat. Bahagia ini apabila kita dekat dengan Allah SWT. Saya nak tanya, orang Palestin bahagia tak? Kita tengok tak bahagia kan? Tapi orang Palestin bahagia. Sebab dia dekat dengan Allah Ta'ala. Peluru pandu dia terbang atas dia, kanan kiri depan belakang. Dia hafal Al-Quran. Matanya buta, hatinya celik, boleh hafal Al-Quran. Kita celik mata, Al-Quran jangan kata hafal, baca pun malas. Allahu Akbar. Nak bagi tahu, kita mata nampak, hati buta. Mereka mata buta tapi hati celik. Nak bagi tahu apa dia? Mereka bahagia sebab apa dia? Mereka ini, tuan-tuan, ya, mereka bahagia kerana mereka tahu jaminan syurga Allah SWT. Ya, kita ni sebenarnya sengsara. Sebab apa dia? Sebab bencana yang paling besar bukan COVID-19. Bencana yang paling besar bukan ribut taufan, bukan banjir, tapi bencana paling besar apabila kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ujian kita kesenangan. Bila kita terlalu lalai, anak kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan ni dia buat dek je, main PUBG lagi. Ya, bayangkan dalam keadaan kelalaian itu mati. Allahu Akbar. Ya, maghrib sampai isyak buat dek, tak solat. Isyak sampai subuh tak solat. Subuh sampai zuhur tak solat, mati dalam keadaan lalai. Nampak tak? Mana bencana lagi besar?
kat Gaza, Palestin tu, ataupun anak kita kat rumah, dia duduk seorang-seorang kat rumah, dekat dalam bilik, entah dia tonton apa, dia meninggal dunia, mana lebih teruk? Nampak? Mana lagi sengsara? Anak kita ke anak Palestin? Jawab sendiri. Nak begitu, sebab itu tuan-tuan, ya, kebahagiaan bukan dengan duit. Kebahagiaan bukan dengan harta. Ya, betul, ustaz, tak ada duit sakit kepala. Betul. Betul tak? Tapi kalau ada duit pun belum tentu kita tak sakit kepala, bahkan lebih. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau dalam akaun 1 juta malam ni, dekat akaun tuan-tuan 1 juta malam ni, boleh tidur tak? Boleh tidur ke tak boleh tidur? Boleh tidur sebab belum dapat. Tapi kalau dah dapat, belum tentu boleh tidur. Fikir, nak kahwin lagi ke, nak bawa rumah baru? Tak boleh tidur. Orang kat bawah jembatan yang tak ada duit tu, boleh tidur. Kita yang ada 1 juta tak boleh tidur. Nampak tak? Siapa lagi bahagia? Orang bawah jembatan. Saya tanya dengan nyamuk-nyamuk ni, kau boleh tidur? Saya boleh tidur lah. Saya tak ada hutang PT-PTN ada. Saya tak ada hutang apa anak-anak. Saya tak ada nak kena bayar sewa kereta, sewa motor. Saya boleh tenang lah. Tidur je. Nampak tak? Nampak kebahagiaan itu, kita kerja pagi petang siang malam, kita nak bahagiakan anak isteri kita, tapi kita lupa bahagia ini apabila kita dekat dengan Allah. Selama ni kita rasa, kita bagi emas. Bila isteri kita pergi je reunion, ya, tengok orang lain dibagi bukan sebelah tangan, 2 belah tangan, itu pun sampai sini. Kedekut suami aku. Padahal dah bagi dia tu, tapi kata kedekut, masih tak bahagia lagi kan? Nampak tak? Tapi orang yang mana suami, ibu ayah, dia tahu pemberian terbaik kepada anak, kepada isteri bukan harta. Pemberian terbaik ibu ayah, dia kerja pagi petang semalam, bukannya wifi, bukannya motor Wisuku, tetapi pemberian terbaik ibu ayah kepada anak adalah didikan yang soleh. Ya, sebagai suami, didikan yang terbaik adalah agama. Maka inilah yang mencapaikan kebahagiaan dia, ya, buat selama-lamanya. Nampak tak? Ni ramai orang yang dia fikir, bahagia mesti ada rumah besar, ya, mesti ada kenderaan yang hebat. Ingat, ya, kebahagiaan adalah di mana kita berada. Kat mana tuan-tuan berada? Kat surau lah. Inilah kebahagiaan tuan-tuan. Sebab apa kita rasa tak bahagia? Sebab kita memandang apa yang kita tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, ambil pen, tulis nikmat Allah, takkan mampu kita menghitung banyaknya. Apa yang kita ada ni tuan-tuan, jauh lebih hebat berbanding apa yang orang lain ada. Ya, sebab apa dia? Sebab kita cuma nilai apa yang kita tak ada. Ustaz, untunglah Tan Sri, YB, orang ternama, orang kaya-kaya tu, haji tu. Kenapa? Duit dia banyak. Tuan-tuan, jangan berhasad dengki kepada seseorang kerana, saya sebut, kerana kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala ambil daripada dia. Jangan hasad dengki kepada seseorang kerana kita tak tahu apa yang Allah ambil daripada dia. Kita nampak dia duit banyak, rupa dia tak ada anak. Kita nampak dia duit banyak, rupa dia tak kahwin lagi. Untung kita dah kahwin, walaupun duit tak ada, macam tu kan. Ya, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala ambil dari dia. Ya, jangan kita rasa sedih dengan apa yang kita tak ada. Kita apa dia? Kita tak tahu apa yang Allah akan gantikan yang lebih baik untuk kita. Saya ulang, ya, kita jangan sedih, ya, dan kita jangan cemburu dengan apa yang orang lain ada. Sebab apa dia? Kita tak tahu apa yang Allah ambil daripada dia. Ya, mungkin dia dah tak ada mak ayah, mungkin dia ada kesusahan, mungkin dia ada penyakit kronik, mungkin duit dia banyak berjuta-juta, tapi doktor kata dia boleh hidup lagi 2 Jumaat. Nampak tak? Ya, kita duit tak ada, tapi apa dia? Mungkin Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Tuan-tuan pilih, nak umur panjang ke duit banyak tapi lagi lusa meninggal? Pilih umur panjang kan? Baik, itu ulama sebut, jangan sedih dan jangan hasad dengki kepada orang kerana kita tak tahu yang kita dengki tu apa yang Allah ambil daripada dia. Jangan sedih apa yang kita tak ada, sebab kita tak tahu apa yang Allah akan gantikan yang lebih baik daripada yang kita tak ada ini. Nampak tak? Tuan-tuan, jangan berhenti untuk terus meminta dan berdoa kepada Allah. Sebab doa tuan-tuan itu, tuan-tuan, cara Allah memakbulkan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi cash and carry, dapat terus. Yang kedua, Allah Ta'ala apa dia? Allah Ta'ala bukan tak bagi, Allah Ta'ala bagi tepat pada masanya. Seperti seorang ibu, dia tak bagi pisau kepada anak yang berumur setahun. Betul tak? Mak, nak pisau? Tak boleh, tak boleh. Adakah sebab tak sayang? Sayang kan? Tapi akan bagi tepat pada masanya.
Ya, besok dah umur 18 tahun nak pisau, nak buat potong sandwich, nak potong apple, silakan. Macam itulah Allah. Allah tak bagi duit anak-anak kita sebab apa? Tak ada yang anak kita umur 16 tahun dah ada 1 juta, 2 juta. Ya, bayangkan anak kita umur 16 tahun, 18 tahun ada juta-juta. Lalai ya? Lalai. Yang ada telefon, ya, itu pun dah lalai, lagi juta-juta. Ya, saya nak tanya kenapa umur 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, Pak Haji, ya, duit dah banyak, tapi kenapa tak ada kudrat macam 17 tahun? Bayangkan, kalau umur 100 tahun, kudrat macam 17 tahun. Ada potensi tak nak buat maksiat? Ada potensi. Nampak Allah sayang pada kita. Ya, dikekangnya harta untuk mengelakkan kita, ya, bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Allah bagi yang perlu saja. Ya, bagi yang sikit tu pun boleh bermaksiat pada Allah, apatah lagi bagi yang banyak. Masa tak ada minta, ya Allah bagilah duit, ya Allah mudah-mudahan ada duit, aku boleh beli motor, boleh datang surau. Dah ada motor pergi surau? Tak pergi kan? Ya, dah ada kereta datang surau? Tak pergi kan? Tanya, bang, pukul 7 bang, tak pergi surau? Tak nampak hujan? Yalah. Nanti pukul 8 pergi pula ngopi. Bang, tak pergi surau? Tadi pergi surau tak boleh, ni pergi ngopi boleh. Kita naik kereta bukan jalan kaki lah. Nampak tak? Waktu susah minta pada Allah, waktu senang lupa Allah. Nampak tak? Sebab itu kadang-kadang kesusahan kita ini Allah Ta'ala nak jaga kita supaya kita selamat daripada dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab itu dalam usia kita yang semakin meningkat, macam-macam penyakit datang. Laut datang, kecil manis datang, asma datang, sesama macam-macam penyakit datang. Tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis sebut, tidak dimatikan seorang mukmin itu sehinggalah apa dia? Sehinggalah seluruh dosanya diampunkan oleh Allah. Dengan cara apa dia? Dengan cara ujian-ujian dia lah. Baik itu tuan-tuan, jangan mengeluh dengan ujian yang datang. Ujian yang datang, ya, tujuannya apa dia? Ada 4. Yang pertama apa dia? Yang pertama untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, meningkatkan darjat kita. Yang ketiga, memberi ruang muhasabah kepada kita. Kalaulah kita ni tak ada sakit, kita tak ada muhasabah kan? Bila sakit muhasabah. Yang keempat, untuk kita semakin dekat pada Allah. Bukti. Ya, kenapa Pak Haji doa lama? Ustaz, ya, isteri saya baru meninggal. Ya, doa lama. Biasa assalamualaikum, assalamualaikum lagi gitu ya. Ya, Haji, semalam doa lama, hari ni lama lagi. Ustaz, anak saya kemalangan, Ustaz, doa lama lagi. Ada dekat hospital ICU. Doa lama lagi. Nampak tak? Ujian menyebabkan kita semakin dekat pada Allah. Ya, masa kita ada duit, kita lupa pada Allah. Orang yang mana dia kerja lillahi ta'ala, dia dekat pada Allah Ta'ala, gaji dia 1,000 ataupun 1,000,000, sama je dia boleh datang surau. Duit dia, harta dia tak boleh mengubah pendirian dia, tak boleh mengubah diri dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi orang yang mana dia kerja hanya kerana tujuan dunia, masa ada, masa tak ada, dia minta pada Allah. Tanya Ustaz, macam mana doa-doa mula rezeki? Apa zikir-zikirnya? Macam mana nak solat duha? Macam mana? Bila dah senang, dia lupa. Haji tu, mana dah lama tak datang surau? Berapa lagi dia kata nak datang surau? Semua dah dapat dah. Apa benda nak minta pada Allah? Nampak tak? Lupa kan? Nampak? Lepas tu dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita bekerja, ya, yang pertama, lillahi ta'ala, maksudnya nak dapat redha Allah Ta'ala, ikhlas. Ya. Yang kedua, kita buat kerja ini, ya, mestilah apa dia? Untuk memberi manfaat pada diri kita dan juga pada orang lain, manfaat untuk dunia dan juga akhirat. Maknanya bukan semata-mata kita kerja boleh bagi anak isteri kita nasi, boleh kenyang, tapi boleh juga memberi ilmu pengetahuan. Ustaz, saya tak mampu. Tuan-tuan kena faham, tanggungjawab memberi ilmu itu adalah suami, bukan ustaz. Sebagai seorang ayah, ya, bukan ustaz, ya, bukan cikgu-cikgu. Tanggungjawab memberi ilmu, memberi nafkah batin. Nafkah batin ni jangan fikir yang kat bilik je. Nafkah batin ni adalah ilmu agama. Tanggungjawab bukan ustaz-ustaz. Tanggungjawabnya adalah suami. Tapi kalau suami tak mampu, wajib sebagai seorang suami bawa anak isteri untuk fahamkan mereka terhadap agama, bawa pergi kuliah-kuliah. Itu cara dia. Ya. Ada kuliah apa dia? Al-Kuliah. Tanyalah ustaz. Okey, kau nak main PUBG boleh. Tengok dulu ceramah ni. Ayah tak boleh nak bagi ilmu kat kamu, kamu dengar ceramah ni. Dah habis ceramah, boleh main PUBG contoh. Ya. Itu cara dia. Ayah tak pandai nak ajar kamu Al-Quran, ayah tu wajib cari guru Al-Quran. Itu dia. Bapa ustaz,
sebulan. RM30 mahalnya Ustaz, mahalnya. Bila nak beli tanah berapa ni? RM30,000, murahnya. Baiklah kita berkiranya kita. Tuan-tuan, huruf alif yang dibaca oleh anak kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anak kita baca huruf alif, kita bayar RM30 tu, kita beli syurga, tuan-tuan. Seolah-olahnya begitulah, betul tak? Tapi kita berkira kan, Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, dalam kehidupan kita ni kita perlu faham bahawa tujuan kita diciptakan ni adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Ya, itu yang pertama. Tujuan kita diciptakan untuk mengenal Allah SWT. Ya, yang ketiga, tujuan kita diciptakan, ya, tidaklah apa dia? Ya, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita diciptakan yang seterusnya adalah, ya, adalah untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, membuat baik dan cegah kepada kemungkaran. Itu tujuan kita diciptakan. Maka bila kita tahu tujuan kita diciptakan ni, bila aku pergi kerja, tujuan kita adalah untuk kenal Allah, tujuan kita adalah untuk kita buat amar makruf nahi mungkar. Nampak kemungkaran di kawasan kerja, kita kena tegur. Itu dia. Bukannya kita pergi kerja balik macam tu je. Ya, bila kita bekerja untuk kenal Allah, bila kita kerja untuk dekat pada Allah, bila kita kerja itu adalah ibadah, maka kita faham, ya, bahawa ibadah ni bukan salat saja, ibadah itu bukan zakat saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, pekerjaan adalah ibadah. Ya, jadi tuan-tuan, lepas ni bila kita tahu pekerjaan itu adalah ibadah, adalah jihad kita, maka kita buat bersungguh-sungguh. Kalaulah bos tak boleh bayar setimpal, Allah boleh bayar. Nampak tak? Beza kan orang yang kerja lillahi ta'ala dengan kerja jangan tidak aja. Ni dia faham. Bila dia kerja lillahi ta'ala, dia tahu kalaulah bos dia tak nampak yang dia tipu, dia tahu Allah Ta'ala tahu. Kalau dia kerja ni, ya, lillahi ta'ala, dia tahu, ya, kalau rasuah itu haram. Walaupun manusia tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Ni, tu namanya kerja lillahi ta'ala. Macam mana nak dapat semua ni, Ustaz? Pertama, kefahaman dan kesedaran. Ya. Yang kedua, kena duduk dalam circle yang baik. Nak tentukan agama kita, Rasulullah sebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Kalau kita nak pakar mancing, duduk kawan-kawan memancing, akan jadi pakar memancing. Nak jadi pakar golf, duduk dengan kawan-kawan main golf, jadi kita pakar golf. Nak hebat dalam bidang agama, duduk dengan kawan-kawan yang dekat dengan Allah, faham agama, kita akan dapat cas, ya, dapat kekuatan yang sama seperti itu. Jadi sidang penonton, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati sekalian, macam mana kita nak, ya, jadi pekerja, nak jadi orang yang mana dia bekerja ni, tujuan kerja ni lillahi ta'ala, kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik, circle yang baik. Ya, barulah kita akan dapat kefahaman yang betul. Ya, jadi itulah sedikit perkongsian saya, ya, berkenaan tentang, ya, kerja ini. Ya, jam belakang, oh tak sama. Ya, tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, sukalah saya mengakhiri dengan apa dia? Ya, zikir ataupun zikir yang mana sangat dicintai oleh Allah. Walaupun ringan di bibir, namun sangat berat di timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa alihi. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi,
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di bibir kita namun sangat berat di timbangan mizan Allah, merupakan kalimah thayyibah yang sangat dicintai oleh Allah. Tuan-tuan, kalimah ini lebih berat daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi tuan-tuan bayangkan, ya, tuan-tuan amalkan saja 5 minit tuan-tuan boleh dapat 100 zikir ini. 5 minit saja. Ya, tapi itulah bila hati kita tidak terpaut dengan kecintaan kita pada Allah, kita rasa 5 minit ni sangat berat berbanding kita buka Facebook 50 minit. Allahu Akbar. Jadi hadirin ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri juga tuan-tuan, sesiapa yang nak dapatkan oleh-oleh daripada saya, dekat belakang nanti ada madu, boleh ambil dulu. Dekat botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang. Mungkin ada yang batuk, gawat kecil manis, darah tinggi, asma, batuk, sesama dan sebagainya, boleh dapatkan insya-Allah. Mari kita sama-sama tadah tangan berdoa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang mengetahui betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Ya Allah, sama ada yang sedar maupun tak sedar ya Allah, sama ada yang besar maupun yang kecil ya Allah. Kau yang mengetahui gerak-geri kami daripada kecil sampai dewasa ini ya Allah. Sudilah ampun dosa kami ya Allah. Kalau Kau tak ampun dosa kami, kami bimbang dihumban dalam neraka-neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung perihnya, pedihnya saat api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini, kami memohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini semua bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami ya Allah. Kawan-kawan Facebook WhatsApp kami ya Allah, jiran-jiran tetangga saudara mara kami telah meninggal dunia tahun demi tahun ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu apa nasib mereka ya Allah, sedangkan kami diberi ruang dan peluang. Umur yang ada ini kami sia-siakan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Ya Allah, agar Kau tetapkan iman kami ya Allah. Ya Allah, Kau tahu ya Allah betapa lemahnya kami dalam mengurus kehidupan kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau radai ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ajal maut itu datang, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami ya Allah. Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami ya Allah untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan ya Allah, kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah ya Allah, seorang-seorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini, kami mengadu di setiap kelemahan-kelemahan kami dalam mengurus keluarga kami. Ada anak isteri kami ya Allah, kami yang lain ya Allah, ada anak isteri kami, ada yang makin jauh dan jauh. Maafkan kami ya Allah, bantu kami dalam memimpin mereka ya Allah, agar mereka terselamat daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berdatangan ini, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia sekian lama ya Allah. Kami rasa terkilan ya Allah, kami rasa berdosa ya Allah, kerana ketika mana hayat ibu ayah kami ya Allah, kami gagal untuk menjadi anak yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami rindu saat mana belai manjanya kepada kami ya Allah, saat mana mereka menyikatkan rambut pada kami ya Allah, saat mana nasi yang disuap ke dalam mulut kami ya Allah, kini hanya tinggal kenangan ya Allah. Kami rindu saat mana doa yang dibacakan lalu kami aminkan di belakangnya ya Allah. Kami rindu ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, meskipun ibu ayah kami ada buat salah dan silap, ampun dosa-dosanya ya Allah. Jangan Kau seksa ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus kepada kesilapan terhadap ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, kami yang ada penyakit hati ya Allah, seperti riya, ujub, sum'ah, takabur ya Allah, bersihkan ya Allah. Kami ya Allah yang punya hati ini
letakkanlah hati ini ya Allah, hiasinya dengan sifat ya Allah, sifat syukur, sifat sabar dan sifat-sifat mahmudah itu ya Allah. Ya Allah, kami yang ada anak, jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Kami yang ada sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Kami yang mana dibuang bekerja ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dapat menemui pekerjaan yang lebih baik ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada masalah rumah tangga, bantu kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini, sekiranya ada jodoh yang belum sampai, sampaikan jodoh kami ya Allah. Yang ada yang belum ada zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.